Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakkirni ma unsitu min al-Qur'anil karim wa ma nasitu min al-ahaditsin nabawiyyah wa 'allimni ma jahiltu minhuma ya dzal jalali wal ikram. Mengurusi serta lanjutan puasa pegawai masjid, tuan-tuan perempuan ibu-ayah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur yang tidak hingganya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia nikmat yang terlalu banyak yang dianugerahkan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka sehinggalah ke hari kiamat. Jadi tuan-tuan dan puan, telah beberapa lama juga saya akan mulakan pengajian kuliah ceramah atau di mana-mana dengan menyebut Al-Asma'ul Husna, 99 nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dan juga 20 sifat, ummahatus sifat. Tapi pada malam ini mengenangkan mungkin tajuk kita panjang, jadi saya nak terus saja. Walau macam mana pun, bukanlah berarti nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya terbatas kepada 99. Ya, yang 99 itu yang tersebut dalam Al-Quran dan hadis. Dan sebenarnya dalam Quran dan hadis lebih daripada 100, ada yang kata 130 lebih sebenarnya. Tapi kenapa Rasulullah SAW sebut 99? Yang 99 itu siapa yang menghafalnya dia masuk syurga. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atun illa wahida man ahsaha dakhala jannah. Itu maksudnya. Bukan nama Allah SWT terbatas kepada 99, karena ada disebut dalam kitab-kitab yang lain, ada yang diajarkan kepada para nabi dan para rasul yang lain. Seperti yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu amatika nasiyati bi yadik ma'dun fiyya hukmuka 'adlun fiyya qada'uka as'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dengan semua nama Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah Subhanahu wa taala, allazi sammaita bihi nafsak, yang engkau namakan atas dirimu, yang engkau turunkan ataupun yang engkau turunkan dalam mana-mana kitab, ataupun yang engkau ajarkan kepada sesiapa daripada kalangan makhluk, ataupun yang engkau simpan di sisimu dalam ilmu ghaib, disimpan di sisinya, maka banyak sebenarnya. Ada yang Allah SWT tak ajar pada sesiapa pun. Nama Allah SWT itu banyak. Dan bukan jugalah bermakna sifat Allah SWT yang sempurna itu 20. Kita sebut 20 kerana ummahatus sifat. Ummahatus sifat memadai kita belajar sifat itu. Dia sifat zat. Asma'ul husna ni sebenarnya sifat af'al, sifat perbuatan. Terkandung dah dalam sifat 20 itu. Ya, al-muhyi, al-mumit, yang maha menghidupkan, yang maha mematikan. Ya, ar-razzaq, itu semua terkandung di bawah apa? Di bawah sifat qudrah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan fahamkan bahawa sifat Allah Subhanahu wa taala terbatas kepada 20 dah. Tidak, jangan faham bahawa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu terbatas hanya 99 itu saja. Tidak. Ya. Jadi dalam rangka untuk kita menggalakkan masyarakat supaya menghafal, maka kita sebut sebelum kuliah itu supaya menjadi budaya pada kita, sentiasa kita dengar, kita lihat, kita tengok, kita sebut, kita faham, kita amalkan, kita sampaikan ilmu, insya-Allah tidak akan lupa. Inilah setiap pagi kita di sekolah kita mulakan.
di Pasyaka. Kita mulakan dengan Asmaul Husna. Setiap pagi dengan sifat 20. Surah Al-Mulk. Taha ayat 5. Nama malaikat, nama para rasul dan sebagainya. Ya, bacaan-bacaan dalam sembahyang setiap pagi. Supaya apa tuan-tuan dan puan-puan? Supaya kita ini lekatnya ialah nama-nama Tuhan yang ada dalam kepala kita, dalam jiwa kita ni, nama-nama Tuhan, bukan nama-nama hantu. Masyarakat kita ni orang Melayu banyak sangat hantu. Tuan-tuan buka Kamus Besar Utusan Melayu, ada 46 perkataan yang sinonim dengan hantu dalam masyarakat kita. Sebab itu masyarakat kita lebih takut hantu, lebih kenal hantu berbanding Tuhan. Dia berhenti kat N, berhenti kat U, bukan berhenti kat N. Sepatutnya berhenti kat N. Tuhan, Tuhan, Tuhan tu, kata dia juga. Ya. Sepatutnya berhenti kat N. Tuhan, 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 Tuhan. Dia Tuhan, 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 Tuhan tu juga. Ni. Kita kembali ke tajuk kita pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan kepada ayat 36 surah An-Nisa. 13 akhlak Al-Quran. 13 akhlak Al-Quran. Pada malam ini insya-Allah kita habiskan ketiga 13 ni. Walaupun dalam masa yang singkat ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. 36 ayat surah An-Nisa. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Akhlak ni tuan-tuan dan puan-puan terbagi kepada dua. Yang pertama akhlak dengan Allah SWT, akhlak dengan Al-Khaliq. Yang kedua akhlak dengan Al-Makhluk, dengan makhluk, dengan manusia. Atau dengan binatang pun kita kena berakhlak. Atau dengan jamadat, benda-benda yang beku, yang itu pun kita kena berakhlak. Di sekolah kita ajar kena berakhlak dengan meja, kena berakhlak dengan kerusi, kena berakhlak dengan pen. Dan semua yang ada di sekolah itu mulia, kerana itu adalah sumber ilmu kita. Punca kita dapat ilmu. Kena hargai, jangan khianat. Berakhlak dengan walaupun benda yang ni, tuan-tuan dan puan-puan. Itu orang Islam. Sebab akhlak ini adalah agama. Sebab itu Nabi SAW diutuskan apa? Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sebenarnya aku diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu misi Rasulullah SAW. Sebab itu dalam banyak hadis Nabi SAW menyebut, mengaitkan dengan iman, akmalul mu'minina imanan ahsanukum akhlaqa atau ahsanuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling baik, yang paling sempurna iman dia, yang paling sempurna iman dia ialah yang paling baik akhlak dia. Sebab itu Nabi SAW ini dipuji oleh Allah SWT, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Disebut dalam hadis riwayat Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Sebaik-baik manusia itu akhlaknya ialah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ditanya kepada Siti Aisyah mengenai akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhul Quran. Bahawa akhlak Nabi SAW itu ialah Al-Quran. Maka Nabi SAW ni Al-Quran hidup. Nak tengok akhlak bagaimana akhlak Nabi SAW, tengoklah Al-Quran. Nak tengok bagaimana akhlak yang ada Al-Quran ni, tengoklah akhlak Nabi SAW. Ni sebahagian ni. 13 akhlak ini. Ya. Dan akhlak tuan-tuan dan puan-puan paling banyak memasukkan seseorang itu ke dalam syurga. Ditanya pada Nabi SAW, aktsaru ma yudkhilun nasi al-jannata
ma yudkhilun nasa al-jannata. Apa yang paling banyak sekali memasukkan seorang ke dalam syurga? Nabi SAW sebut taqwallah wa husnul khuluq. Takwa pada Allah SWT dan akhlak baik. Wa aktsaru ma yudkhilun nasa an-nara. Yang paling banyak sekali menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Apa dia? Tuan-tuan dan puan-puan. Al-famu wal farju. Al-famu wal farju. Mulut dan kemaluan. Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Nabi SAW sebut apa? Siapa yang boleh jamin pada aku, dia jaga apa yang di antara dua rahang dia, lisan, dan apa yang di antara dua kakinya, alat kemaluan, adman lahul jannah. Aku jamin dia masuk syurga. Baik. Apa akhlak yang pertama? Sembahlah Allah SWT. Pengabdian diri kepada Allah SWT. Biasanya ibadat akan dikepilkan, disebut selepasnya apa? Jangan syirik. Jangan syirik. Rasulullah SAW tanya kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal, ma haqqullahi 'alal 'ibad? Apa hak Allah SWT atas kita ni? Kita ni apa yang perlu kita tunaikan? Sayyidina Mu'az kata, Allahu a'lam, Allahu wa rasuluhu a'lam. Nabi SAW sebut, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Bahasa ibadat dengan syirik kepilkan. Apa hak Allah SWT atas kita? Kita ni kena tunaikan kepada Allah SWT. Jangan syirik dan beribadat pada Allah SWT. Beribadat pada Allah SWT dan jangan syirik walau sedikit pun. Dan Nabi tanya lagi pada Sayyidina Mu'az, ma haqqul ibadi 'ala Allah? Apa pula hak kita atas Allah SWT? Idza fa'alu dzalik, apabila hamba ini beribadat dan jangan syirik pada dia. Apa dia? Allah yu'adzibahum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak mengazab. Allah tidak mengazab orang yang beribadat pada Allah SWT, orang yang tidak syirik pada Allah SWT. Ya, ibadat ini bukan setakat sembahyang, tuan-tuan dan puan-puan, bukan setakat puasa, bukan setakat zakat dan sebagainya. Itu yang formal, ritual, yang rasmi. Ada yang tak rasmi dan sebagainya. Seluruh hidup kita ni kita kena jadikan ibadat. Ya, mulai daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik, sampai kita mati, semuanya ibadat, pahala. Kerana ibadat ini adalah pengabdian diri kita pada Allah SWT. Dengan cara tunduk, patuh, taat pada arahan dia. Tinggalkan yang dilarang. Itu ibadat kita. Artinya daripada kita mula bangun tidur sampai kita tidur semula. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji kita pada setiap kali sembahyang. Apa dia? Sungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidup matiku adalah semata-mata kerana Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan puan, walaupun perkara itu perkara yang harus, perkara apa? Makan, minum, hari ni nak makan apa, malam ni nak makan apa, pagi esok nak makan apa, contoh, harus. Tapi kita kena jadikan dia sebagai ibadat. Dapatkan nilai ganjaran daripada makan kita itu. Niatnya mesti betul, pelaksanaan betul, natijahnya betul. Jangan tinggal perkara asas, iaitu sembahyang. Maka dia jadi ibadat. Ya? Dan jangan syirik pada Allah SWT. Syirik ada dua kategori. Satu syirik akbar, ini keluar daripada iman, kekal dalam neraka. Yang kedua syirik asghar, dipanggil syirik khafi. Syirik jali keluar daripada iman. Syirik khafi biasanya pada ibadat. Apa dia? Riya. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kita kena belajar ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf membersihkan hati kita ini daripada sifat-sifat mazmumah. Apa yang terbesar? Syirik kecil. Kalau tidak pun habis amalan kita. Habis amalan kita. Baik itu Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, 70 dosa-dosa besar, dia sebut tentang syirik. Dia sebut syirik. Syirik asghar duduk nombor 1. Lepas syirik akbar. Syirik asghar. Kerana syirik akbar ni kita perasan
Kita sedar besar. Itu pun ramai orang buat syirik, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Syirik kecil ni apatah lagi. Faja'alnahu haba'an mansura. Amalan kita jadi seperti abuk, tuan-tuan dan puan-puan. Kita abuk ni, haba ni, kita buka tingkap pukul 11 pagi, pukul 12. Itulah. Matahari tengah memancar. Kita kibas sejadah di luar tingkap, kita buff, naik terus. Itu abuk. Itu haba. Macam itulah amalan kita. Macam itulah jadi amalan kita kalau ada. Apatah lagi? Syirik akbar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ma duna dzalika liman yasha. Liman yasha. Allah SWT tak ampun dosa syirik tu. Tuan-tuan. Allah SWT ampun dosa selain daripada syirik. Siapa yang dikendaki. Maksudnya lepas mati. Kalau dah mati buat syirik tu tak ada harapan. Tuan-tuan dan puan-puan. Ya, selagi hidup boleh. Ada saya baca dia kata 7 dosa yang tidak terampun walaupun bertaubat. Allah. Pasal apa? Ambil ilmu daripada internet. Dia blog-blog. Siapa pun boleh tulis blog. Siapa pun boleh buat sekarang ni. Video-video. Ringkas panjang. Siapa pun boleh bercakap. Zaman ni adalah zaman Waibillah. Ajaran makrifat, maklepat dan sebagainya ada tu dalam, banyak dalam tu. Macam-macam tuan-tuan dan puan-puan. Saya suka juga tengok. Dulu saya show tuan-tuan dan puan-puan supaya tengoklah YouTube. Belajar kita di sana. Dapat ilmu. Sekarang saya tak berani nak show. Sebab ramai hak pening. Macam-macam lah. Bukan makrifat, maklepat. Kacau tuan-tuan. Kacau akidah kita. Baik. Jangan syirik. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada ibu bapa. Ini satu lagi tuan-tuan dan puan-puan. Biasanya Allah SWT kepilkan. Pada ibadat buat baik. Syirik apa dia? Buat baik kepada ibu bapa. Wa qadara rabbuka alla ta'budu alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Buat baik kepada ibu bapa. Pernah satu kali Nabi SAW naik mimbar dan Nabi sebut amin. 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 Para sahabat tanya, kenapa kau amin kan sampai 3 kali? Salah satu dia tuan-tuan dan puan-puan ialah seseorang yang ayah ibu dia hidup ataupun salah seorang ayah atau ibu dia hidup menjadi tua dan dia tidak berbuat baik kepada dua ibu bapa. Dia tak sempat dia nak menjaga mak ayahnya. Maka dia dijauhkan daripada rahmat, masuk neraka dia. Artinya dua ibu bapanya yang tua itu tidak berjaya memasukkan dia ke dalam syurga. Maksud tak berjaya di sini, dia tak berbuat baik kepada dua ibu bapa. Ataupun salah seorang daripada dua ibu bapa, ayah atau mak. Sedangkan itu adalah pintu syurga. Ada seorang kawan lalu cerita tentang mak dan ayahnya yang telah tua. Saya kata beruntung sahabat. Sebab Allah SWT anugerahkan 2 pintu syurga. 2 pintu syurga. Ya, untung. Sabarlah. Tu. Baik. Saya tengok ada mendengar satu ceramah ataupun khutbah dalam kaset. Zaman tu zaman kaset lagi. Arab, khutbah Arab. Dia kata ada seseorang memukul ayahnya dengan kasut. Ditegur. Dan diminta dalil Al-Quran. Mana dalil Al-Quran kata tak boleh pukul ayah dengan kasut? Dibacakan ayat pada dia. Fala taqul lahumma uffin wala tanharhuma. Yang kamu kata uff. Orang Arab ni kalau dia bosan,
Dia sebut, gitu. Kita mecaklah tak? Gitu. Aku je kena, contoh. Sudah derhaka. Wala tanharhuma. Jangan kau herdik, naik suara tuan-tuan dan puan-puan. Ya, anak-anak kita bila dah belajar tinggi sikit tuan-tuan dan puan-puan, dia boleh kata, ayah bukan tahu, mak bukan tahu, di situ mula pintu derhaka. Bila anak sudah rasa lebih pada ayah, sudah rasa lebih pada ibu. Ada baru habis ngaji, tak habis lagi ngaji, dia boleh kata gitu. Abah bukan tahu. Tak tahu macam mana payah kita tuan-tuan dan puan-puan, tak boleh. Baik. Itu dia kata, hak pokok ni mana? Allahu Akbar. 2 batang. Ini ada hak 2 batang, tuan-tuan dan puan-puan. Mereka tidak menggunakan usul fiqh. Mereka tidak menggunakan qiyas. Tak menggunakan ijma'. Dia kata Al-Quran hadis, Al-Quran hadis. Tak ada dalam Quran, dalam hadis. Dia boleh buat. Jaga ni. Orang yang jenis 2 batang gini, bahaya. Ada dalam masyarakat kita. Dia ada qiyas dia. Sini qiyas aula ni. Kalau pun tak boleh, mecak pun tak boleh, pun tak boleh, apatah lagi naik kaki, naik tangan. Tak. Baik. Jenuh itu dalam Quran tak cukup tebal ni tuan-tuan dan puan-puan. Tebal ni pun tak cukup. Kena sebut belaka. La ya ayyuhalladzina amanu la tadribu walidikum bil hizai. Jangan kamu pukul 2 ibu bapa kamu dengan kasut dia bahan kayu. Sebut pula bil khashabi, dia bahan besi. Bil hadidi, sebut besi. Dia sebut bahan dengan apa-apa lagi. Jenuh lah. Padang sebut, jangan kamu cakap. Besar mana sangat? Besar mana sangat? Kuat mana sangat? Pun tak boleh. Padanglah tu. Fahamlah tu. Baik. Wabidhil qurba dan perlakukan secara baik, berbuat baiklah kepada kerabat ini yang ada hubungan silaturahim dengan kita. Rahim di sini utamanya yang ada pertalian darah. Bila Allah SWT selesai semua makhluk ini siap, maka bangun rahim menuntut haknya. Maka Allah SWT sebut padanya, aku sambung siapa yang menyambung kamu, aku putuskan siapa yang memutuskan kamu. Redha tak? Rahim redha. Artinya la yadkhulul jannata qati', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi. Tidak masuk syurga orang yang qati'. Qati' apa? Qati' yang memutuskan. Memutuskan apa? Memutuskan rahim. Terutamanya rahim. Rahim apa? Siapa yang ada rahim? Ada yang bermusuh dengan mak dia sendiri, ada. Rupa-rupanya. Kita baca komen-komen dalam media sosial, di bawahnya tu rupa-rupanya. Tak jadi saya nak kata. Saya biasa kata tuan-tuan dan puan-puan, dalam kuliah-kuliah motivasi ke, saya biasa sebut apa? Ada 2 orang yang mahukan kita ini lebih baik daripada dia. Dan dia berbangga kalau kita ini jadi lebih baik pada dia. Ada 2 orang. Yang pertama, ibu bapa. Yang kedua, guru. Dia nak orang bawah dia lebih baik pada dia. Dan dia berbangga. Adik-beradik belum tentu tuan-tuan dan puan-puan. Kawan-kawan belum tentu. Tak jadi saya nak kata. Pasal ramai rupanya yang bermasalah dengan ibu dan ayah. Bermasalah dengan guru, apatah lagi. Saya tak berani nak kata dah sekarang ni. 2 golongan saja di dunia ini yang mahu melihat kita ini lebih baik daripada dia secara ikhlas. Rupa-rupanya banyak masalah. Ini tuan-tuan dan puan-puan, jangan putuskan. Darah kita adalah darah kita. Saya tahu tuan-tuan dan puan-puan, dalam maklumat saya, ada yang dia buat kenduri, makan gulai, nikahkan anak, sepupu pun tak jemput. Kalau sepupu belah ayah tuan-tuan dan puan-puan boleh jadi wali lagi. Anak sepupu boleh jadi wali lagi. Anak sepupu belah ayah. Dia panggil asabah.
Jangan putuskan. Ini masalah kita di kalangan orang Melayu. Saudara sudah longgar. Orang lain ada sebabkan dia ada nama keluarga, dia tahu ni saudara kita, ni saudara kita. Di Asia Tenggara ni ada 5 juta orang yang nama serupa, nama keluarga. Dia tahu berapa pupu pun dia tahu. Dia tahu ni saudara. Tak tahulah berapa pupu, tapi ini saudara. Saling membantu mereka. Kita dengan sepupu pun tak nak minta tolong dah, malu. Malu Allah, tak kenal. Tak jemput, nuri. Bayangkanlah kalau orang lain, macam mana nak maju ekonomi kita? Kalau kita tidak saling membantu. Baik. Wal jaril junubi. Dan kita ini terlangkah dah sepatutnya. Sepatutnya itu wabizil qurba. Wabizil qurba wal yatama. Bukan terlangkah bawah ni. Wal yatama, dan berbuat baik kepada anak-anak yatim. Ya. Fa ammal yatima fala taqhar. Anak yatim jangan kasari. Ada di bawah jagaan kita, jaga. Walaupun itu adalah cucu kita, anak saudara kita. Jaga molek, nanti kita berjiran dengan Nabi SAW. Nabi tunjukkan 2 jari. Antara jarak 2 jari itu dekatlah dengan Nabi SAW. Orang yang menjaga anak yatim. Ya. Baik. Wal masakin. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Jangan kamu herdik, berkata kasar. Sini miskin-miskin kita pun tak macam miskin di Karachi yang saya tengok. Ya. Miskin. Tumpang camping, kotor, tidak berumah, duduk dalam rumah kotak. Makan tomato, itu pun kalau makan. Ya. Sedap dah tu, belauk dah. Tomato 10 sen sekilo tahun 90-an. Rotinan. Malam-malam saya makan rotinan, bukan malam-malam, malam Khamis. Makan rotinan. Orang masjid Telaga Nibung belanja. Berapa ringgit sekeping? Zaman tu 5 sen je. 5 sen sekeping. Itu pun boleh makan, tuan-tuan dan puan-puan. Dia orang kata di Dhaka lagi teruk. Di Bangladesh. Di India lagi teruk. Miskin. Sini tak ada, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Cuma kalau saya pun jadi bersalah, tuan-tuan dan puan-puan, ada kita rasa macam ada sindiket dan sebagainya. Cuma masalah kita tak boleh nak belah hati dia. Dia bagi jugalah. Contoh. Dia bersalah. Tapi ada yang menyamar sebagai miskin. Dia buat rumah-rumah kebajikan, gelar anak yatim, gelar asnaf, tapi anak yatim entah berapa orang saja. Benarnya. Tapi kita gitulah. Kalau ada orang miskin, tuan-tuan dan puan-puan, bantulah. Terutamanya ada yang nak minta pinjam. Minta pinjam ni, tuan-tuan dan puan-puan, 18 kali ganda besar pada sedekah. Kerana orang yang minta pinjam ni, tuan-tuan dan puan-puan, ya, dia sangat berhajat. Sangat berhajat. Dan bila kita bagi tu, lepas hajat dia, maka Allah SWT akan tunaikan hajat kita, akan lepaskan kesusahan kita di dunia dan di akhirat. Lepas itu, kebanyakan. Selalu lah kita dengar. Tak bayar lah. Tak bayar. Kita punyalah berusaha, kita ni tak ada duit. Orang tak percaya kita tak ada duit. Pinjam dengan mak mentua sampai. Nak bantu kawan. Tiba-tiba kawan tak bayar. Bukan tak ada duit, tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada masalah. Ada seorang panggil saya. Tak, kejap. Macam mana kita nak buat orang bayar 19,000, duit dia tak bayar, orang ambil. Dia jual tanah nak pergi umrah, orang pinjam. Dia bagi dulu. Tanah lepas, umrah pun tak ada cerita. 19,000 lesak. Bukan lesak, tak dia bayar-bayar.
Saya tak tahu, kita nak jawab. Saya tak tahu, macam mana nak buat. Pasal saya kena berganda-ganda lagi pada ni. Itu tuan-tuan dan puan-puan. Besar pahalanya. Orang tak bayar tu kira hutang yang tidak dibayar. Hari-hari kita kutip pahala. Baik. Pertamanya anak belajar tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada, bantulah. Ya. Kerana saya serik lah tuan-tuan dan puan-puan. 10 tahun luar negara, tak ada duit. Ada cukup-cukup. Gugur tuan-tuan dan puan-puan, rambut ni botak ni puan-puan. Nak cerita. Gugur, hari-hari gugur. Belajar ni mesti full time, full pocket. Kalau tak full pocket, jawapannya botak kepala, gugur rambut. Yang miskin-miskin, jangan kamu kredit kalau tak boleh nak membantu. Wasahibi wal jari dzil qurba wal jaril junub. Jiran tuan-tuan dan puan-puan. Zil qurba yang dekat. Al junub jiran yang jauh. Yang dekat macam mana? Dekat rumahnya dengan kita, sebelah. Ya, sebelah depan, sebelah belakang. Ikut uruf lah. Kalau Imam Hasan Al-Basri kata 40. 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 kanan, 40 kiri. Kalau di Karachi tu kita tengok rumahnya rapat-rapat. Di Mesir pun rumah rapat-rapat. Mungkinlah boleh 40. Kita ni jauh-jauh. Kalau di Pahang tu kampung jauh. Tanahnya pun luas dan sebagainya. Ya. Dekat rumah, sebelah rumah. Dekat pula abang yang duduk di situ. Sepupu jiran itu. Darah ada. Seagama pula. Maka ini jiran yang dekat. Juga jiran yang jauh. Jauh rumahnya. Tak ada kena-mengena dengan dari segi kekeluargaan. Orang yang tidak Islam pula contoh. Tetapi tetap jiran. Rasulullah SAW pergi ziarah anak jiran dia Yahudi. Pergi ziarah. Bila sakit. Ibnu Umar radhiyallahu anhu bila sembelih kambing, dia tanya ahdaita dicarinal Yahudi, dia tanya pada pembantu rumah dia, dah bagi belum kita daging tu ke jiran kita Yahudi? Kata orang, ya. Maksudnya jiran kita ada hak. Mazala Jibril yusini, mazala Jibril yusini bil jiran hatta zanantu annahu sayuwarrithu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Berterus-terusan Jibril mari ingatkan tentang jiran, ingatkan tentang hak jiran. Sampai aku sangka tak lama lagi Jibril akan pesan, hendaklah engkau wariskan jiran itu dengan harta pusaka. Artinya bila mati je nanti yang dapat waris jiran juga akan dapat harta pusaka. Dapat warisan. Sehingga begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangka tak lama lagi jiran dia dapat warisan lah ni macam ni. Punya penekanan dia beri. Ya, dan dikaitkan dengan iman tuan-tuan dan puan-puan. La yu'minu ahadukum hatta ya'mana jiranuhu bawa'iqahu au jaruhu bawa'iqahu. Tidak beriman seseorang kamu tak sempurna iman maksudnya. Sehinggalah dia jirannya selamat daripada kejahatan dia. Ini yang banyak tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak ingat. Macam saya tahu ada rumah tak siap lagi, kucing dia dah hantar ke rumah tu. Lepas itu lama nak siapkan rumah tu, kucing tu berkelewar lah masuk rumah jiran. Kucing ni pun satu hal juga tuan-tuan dan puan-puan. Si nak kencing, dia kencing mana? Dia naik atas motor. Dia kencing kat handle. Lepas itu kangkang je syuk, dia kencing dekat tayar kereta. Ada kemah kita buat parking, atas parking tu dia berak. Di sekolah tuan-tuan dan puan-puan, masya-Allah. Hari-hari boleh kata ada. Saya nak buat lagu. Nak sebarkan dalam grup WhatsApp. Ada seekor anak kucing, bapak kucing. Ada seekor ibu kucing masuk
kelas kita, dia berak, dia kecing, pacar rata-rata. Demo buat sekolah kita, masjid kita, hospital kita, ribu orang jadi susah. Ai senang alik demo. Saya nak masuk itu. Kucing tu dia naik atas rak Quran, dia pancuk kat Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, susah dah orang asrama susah, orang kantin susah, cikgu-cikgu susah, murid-murid susah. Tuan-tuan jangan buang kucing. Masjid, hospital. Hospital kita ni besar tu papan tanda. Gambar kucing, pangkah, jangan buang. Saya tak pernah lagi tengok tempat masjid, tak jumpa lagi di hospital lain. Itu tuan-tuan dan puan-puan. Kena berlaku baik kepada jiran. Wa benis sabil, dan buat baik kepada musafir yang terputus, terutama yang terputus bekalan dia. Saya banyak tengok dalam YouTube tuan-tuan dan puan-puan bagaimana seorang wanita Kanada, dia solo rider, dia bawa motor di Pakistan, dia masuk Islam kerana orang Pakistan sambut dia tanpa syarat. Layan dia, beri makan, beri tempat tinggal, dia layan dengan baik, dijaga. Masuk Islam dia. Juga ada seorang profesor di Turki yang beragama Kristian rasanya, dia masuk Islam sebab dia bertamu di sebuah rumah, makan pada malam itu gelap, tak ada elektrik. Rupa-rupanya tuan rumah tak makan, tuan-tuan dan puan-puan, meraihkan tetamu. Dan dia bangun pagi esok, dia tengok tuan rumah tidur bawah pokok kerana dia berikan rumah itu pada dia. Layak, dia masuk Islam. Ya? Tetamu ni termasuklah tetamu ni. Man yu'minu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Hendaklah dia memuliakan tetamunya kalau dia beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat. Ya. Pertamanya orang musafir ni. Malaysia ni alhamdulillah ya. Saya tengok, tuan-tuan tengoklah dalam klip-klip bagaimana pelancong-pelancong memuji-muji Malaysia ni. Tiga ni mesti, ya. People, food and nature. Nature ni cantik. Food, berbagai makanan ada. People, friendly, hospitable, hospitable. Sangat menyambut tetamu, meraihkan tetamu. Ada orang mana? Orang Britain. Dia Islamophob, maksudnya Islamofobia. Sangat benci dan anti-Islam. Mari ke Malaysia masuk Islam, molek-molek ada. Bekerja di Johor. Dan terakhir saya tengok seorang, dia warga negara Britain, dia pindah ke sini dari Dubai dengan isterinya. Isteri dia orang putih. Dia Islam. Dia kata, aku jumpa ketenangan, kebahagiaan di Malaysia. Antara alasannya apa? People. Dia punya keikhlasan dia tu. Senyum, dia senyum ikhlas. Kalau dia menolong ikhlas. Bukan ada kerana tujuan pelancongan, kerana nak duit dan sebagainya. Ini orang Malaysia. Sehingga kan dia gelar orang Melayu, Malaysia, Islam, ahsanun nas. Ahsanun nas ni terbaik-baik manusia, tuan-tuan dan puan-puan. Sebaik-baik manusia lah. Orang putih pun memang, orang Malaysia ni, tuan-tuan tengoklah. Bersepah-sepah video memuji-muji orang Malaysia ni. Orang Malaysia semua baik, tuan-tuan dan puan-puan. Apa bangsa pun baik. Terutamanya Melayu, dia kata. Malay. Baik. Kenapa? Akhlak dia. Wasahibi bil jamb. Dan terbalik ni, tinggal ni wasahibi bil jamb ni kawan sebelah kita. Termasuklah kawan belajar, kawan sekerja, kawan sini. Duduk sebelah tuan-tuan tu sahibu bil jamb. Maka Allah SWT tak lupa. Bukan dia, Allah SWT tidak tinggal sampai tahap itu. Hak kawan duduk sebelah kita ni pun Allah SWT pesan suruh buat baik. Macam yang saya cerita ni tadi. Dia yang kata dia jumpa kebahagiaan dia, ketenangan dia di Malaysia.
Tajuk dia begitu, video dia. Dia kata, aku suka orang Malaysia. Aku pergi masjid, orang salam dengan aku tadi. Duduk dia tu, ada orang salam. Antara yang dia sebut, kenapa dia suka Malaysia? Muka manis, senyum. Ikhlas, tak ada. Bukan kerana lain. Pun. Jadi, itu yang hilang di kalangan kita ni, tuan-tuan perempuan hilang. Pas sembahyang pun orang tak banyak sembahyang. Orang kata masuk neraka, sembahyang, bersalaman lepas sembahyang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Main handset tak masuk neraka pula. Bangun sapu punggung belakang tak masuk belakang pula. Duduk belakang sandar tu tak masuk neraka pula. Ya? Tiba-tiba bersalaman masuk neraka. Baca Fatihah masuk neraka. Zaman sekarang ni. Baik itu keras kita ni, keras. Sedangkan akhlak itu ditakrifkan oleh Abdullah ibn Mubarak, talaqatul wajhi, disebut 3. Yang pertama, talaqatul wajhi, manis muka. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyum simpulmu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Itu diajar dalam Islam. Itu apa? Badalul ma'ruf. Buat yang baik. Waqaful adha, jangan buat yang jahat. Hentikan yang menyakitkan. Itu akhlak. Itu akhlak yang ditakrifkan oleh Abdullah ibn Mubarak. Wa bani sabil kita dah sebut, wa ma malakat aimanukum, dan apa yang kamu miliki daripada hamba saya. Ya, kita ringkas-ringkaskan. Dan maksudnya zaman dulu ada sistem ini, sistem perhambaan. Orang utamanya yang jadi tawanan perang, dia jadi hamba. Jadi kalau ada hamba di bawah kamu, kata Nabi SAW, dalam pesanan terakhir, tuan-tuan dan puan-puan, dalam sakit nak wafat Nabi SAW itu, ada 2 perkara yang Nabi pesan. Apa dia? As-salatu wa ma malakat aimanukum. Wa ma malakat aimanukum maksudnya apa? Maksudnya, hamba-hamba saya yang di bawah kamu, apabila hendaklah kamu yut'imhu, beri makan apa yang kamu makan, beri pakai apa yang kamu pakai. Jangan bebankan tugas kalau sekiranya tidak mereka tidak mampu, di luar kemampuan mereka, dan kalau kamu beri tugas, tolong. Itu dipesan oleh Nabi SAW. Dan termasuk menolong dia, membebaskan dia, ataupun menolong dia supaya bebas. Buat perjanjian. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sungguhnya Allah SWT, ini akhlak dengan Allah SWT, tidak menyukai orang yang mukhtal. Mukhtal ini orang sombong, angkuh, takabur, yang nampak pada perbuatan dia, nampak pada cara jalan dia, cara pakai dia. Ya, itu mukhtal. Fakhur, orang yang sombong, angkuh, takabur, tapi pada lisan dia. Ya. Kalau tak ada, nampak ni ada dalam hati, itu dipanggil ujub. Ujub adalah sebab kepada mukhtal dan fakhur. Ya. Ini dosa yang ke-17 dalam kitab Al-Kabair oleh Imam Zahabi. Dosa yang ke-17. Dosa apa? Ujub, kibir, khuyala. Dosa yang ke-17 besar. Ini dosa ini adalah dosa yang pertama dilakukan oleh hamba di langit. Apabila wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Allah SWT perintahkan pada para malaikat. Pada waktu itu ada Azazil. Wa kana minal jin. Dalam surah Kafir disebut wa kana minal jin. Dia itu daripada jin. Bukan malaikat ya. Sujud mereka para malaikat. Fasajadu illa iblis. Kecuali iblis. Abah. Dia enggan. Wastakbara. Dia membesarkan diri. Wa kana minal kafirin. Kafir dia. Kafir dia, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dosa angkuh, sombong ini merampas selendang Allah Subhanahu Wa Taala, merampas kemuliaan, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Al-'azzu izari wal kibriya'u ridai, man yunazi'uni 'adzabtuhu. Dalam hadis kursi. Kemuliaan itu, kebesaran itu adalah kainku, dan kibriya, membesarkan diri, itu adalah selendangku. Siapa yang merebut daripada aku azab dia.
Alqaituhu fin nar fala ubali. Itu tuan-tuan dan puan, ya. Kibir. Kibir dosa besar. Boleh menyebabkan apa terjadi kepada siapa? Kepada iblis, kepada Azazil. Wa kana minal kafirin. Wa kana minal kafirin. Jadi kafir dia tuan-tuan dan puan. Saya nak tutup satu cerita. Cerita bukan cerita sangatlah. Sewaktu kuliah saya di sebuah surau. Kuliah hadis. Seseorang bertanya, dia kata, Ustaz, selepas kita dengar hadis yang mengatakan bahawa tidak boleh mengazab makhluk dengan api kecuali Tuhan api yang menjadikan api itu, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Jangan ada seseorang pun yang mengazab seseorang, mengazabkan apa juga, binatang maksudnya yang hidup, dengan api kecuali Tuhan api, kecuali yang menjadikan api. Dia nak bakar pacak, Ustaz. Dia pegang pacak, dia nyalakan lighter. Saya sebut pada dia hadis itu. Dia bakar ke pacak dia. Macam mana tu hukum dia? Baik. Secara sepintas lalu, dia langgar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdosa dia. Dosa besar. Yang kedua, lebih dalam, dia sudah menyamakan diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah kata jangan azab, hanya Tuhan api saja. Allah saja yang boleh mengazab dengan api. Dia bakar juga bererti, kalau Tuhan api boleh mengazab dengan api, aku pun boleh. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Tak kafir ke tuan-tuan dan puan, boleh jadi kafir. Kalau dia niat begitu, boleh jadi kafir, ya. Jadi kibir ni tuan-tuan dan puan, pakaian Allah Subhanahu wa taala jangan kita pakai. Kita makhluk bumi, jangan bersifat langit. Awwalukan nutfah mazirah. Awalmu adalah mani yang hanyir jatuh ke lantai, itip tak sudu, ayam pun tak patuk. Wa akhiruka jifah natinah, akhirmu itu adalah bangkai yang busuk. Wa anta baina zalika tahmilul ajrah. Mula kita itu aiman yang hanyir, akhir kita bangkai yang busuk, di tengah-tengahnya itu kita kulu-kile ni membawa tong tai. Jadi tak perlu kita angkuh, sombong, takabur tuan-tuan dan puan, kerana ini akan menjerumuskan kita kepada dosa yang terbesar. Ya, wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan membaca surah Al-Asr.